Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sekali lagi bersiaran di NTH Media dalam segmen Bicara Ambo pada 13 hari bulan Februari 2019, hari Rabu hari ini ya. Yang menarik pada hari ini, di luar kebiasaannya yang selalu kita seolah-olah orang kata diberikan perhormatan hari ini oleh seorang ahli parlimen yang bakal menemani saya di studio NTH pada hari ini. Bukan calon-calon orang yang dikenali, dengan saya menghormati beliau dengan pandangan-pandangan yang cukup transparan dan seorang ahli maknanya ahli parlimen yang lantang di parlimen tetapi rasional. Itu yang penting. Kerana rasional itu kita panggil dan bersama pada hari ini. Selamat datang, Assalamualaikum. Yang berhormat Datuk Abdullah Sani, siapa tak kenal, bin Abdul Hamid, ahli Parlimen Kapar dan Majlis Pimpinan Pusat PKR, betul tak? Ya. Selamat datang sekali lagi, Tok. Dan sudah pasti saya mewakili warga kerja NTH Media mengalu-alukan kedatangan Datuk. Terima kasih. Sihat, Tok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tok, tajuk kita, Anwar Ibrahim layak Perdana Menteri ke-8. Ya. Memang Very sesungguhnya clear. layak. Memang sesungguhnya layak. Saya akan Tidak boleh bertanya, dinafikan. saya akan bertanyakan apa dalil untuk kenapa yang kita kata layak. Dan di samping-samping itu maknanya kita mungkin merungkai persoalan-persoalan yang orang lain tak boleh jawab sebelum pada ni, Tok. Alright, boleh saya bahasakan, Datuk? Tak panggil YB tak apa. Dalam Dewan dia selalu panggil Berhormat Kapar, kan. Okey, Tok, untuk permulaannya berbalik kepada tajuk kita. Anwar layak menjadi Perdana Menteri ke-8. Ya. Silakan dalil atau kenapa asas kepada tajuk ini. Dia bermula daripada episod pelibatan beliau dalam politik. Dan telah terbukti apabila beliau menjadi pemain utama dalam kerajaan di bawah Barisan Nasional selaku Menteri Pendidikan, Menteri Kewangan, yang telah pun diakui di peringkat antarabangsa dalam proses kita untuk mengangkat negara ini dihormati di persada dunia. Beliau adalah pemain utama dan membuktikannya adalah setelah beliau diuji keberbagian episod penghidupannya yang membolehkan beliau ini tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun mengatakan bahawa dia tidak layak, kecuali bagi mereka yang mempunyai perasaan dendam, busuk hati, iri hati dan mempunyai jiwa yang tidak langsung kemurnian itu berada dalam sifat manusiawi. Itu kumpulan yang menolak atas keterampilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maknanya ada kumpulan yang menolak? Ada. Atas sifat kedengkian dan busuk hatinya dan ketamakan kuasa yang mereka fikirkan bahawa legasi itu akan tenggelam kena kewujudan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cukup menarik. Saya nak panjangkan, jangan berhenti di situ. Secara tak langsung, maknanya hari ini Datuk mengakui dan mengiyakan bahawasanya sebelum pada ni ia merupakan mungkin hanya orang kata persepsi ataupun satu mainan persoalan yang tak ada siapa boleh jawab. Alright? Maknanya hari ini wujud kumpulan-kumpulan yang cuba menafikan untuk Anwar terus ke tahta Perdana Menteri. Seperti mana yang berlaku sebelum ini dalam UMNO itu sendiri, sudah berada kumpulan yang menjijikkan yang tidak selesa dengan kehadiran Anwar. Dengan sifat Islamiknya, dengan kemelayuan yang begitu ketika tebal. Anwar berada dalam UMNO. Dalam UMNO. Jadi persoalan untuk kesinambungan daripada itu berada dalam kancah ketika beliau didakwa sebegitu yang tidak boleh diterima akal. Dan perbuatan itu berterusan. Dan kita bertengok mula episod itu daripada sebelum 2004 bila mahkamah mendapati bahawa
apa yang berlaku sebelum itu adalah fitnah. Dan ianya berterusan. Dan episod watak-watak utama ini tidak pernah berdiamkan diri disebabkan oleh kebencian pada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menentang rasuah, yang menentang kemungkaran, yang menentang kezaliman, yang menentang ketidakadilan. Dan ini berterusan. 20 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim membina empire kesedaran rakyat. Kita kena ingat, pada tahun 99, kebangkitan Melayu disifatkan oleh kewujudan berlakunya penindasan dan penganiayaan kepada Anwar itu sendiri telah bermula. Dan bermula pada episod Anwar dipenjarakan 2004. Ya, ketika itu dan kekendoran berlaku setelah Pak Lah menjadi Perdana Menteri. Di kecermingan Pak Lah itu menampakkan ada kemuliaan di situ. Tetapi berlaku 2008. Dengan kehadiran Datuk Seri Anwar itu sendiri telah pun meyakinkan dan membuktikan bahawa rakyat menyokong dengan menafikan 2/3 di Parlimen. Dan 2013, kita menang dengan majoriti popular melebihi 52%. Dan Barisan Nasional 46%. Di waktu itu, kehadiran Datuk Seri Anwar itu nampak terselah. Dalam pendekatan usia muda itu telah melayakkan mereka ada pengundi-pengundi di paras 21 tahun ke atas. Sudah mengambil peranan untuk menjadi pengundi. Maka pada tahun 2018, maka berlakulah ledakan ataupun satu sejarah dalam negara yang menunjukkan rakyat bangkit dan mendolak kezaliman dan juga kemungkaran dalam sistem pentadbiran negara pada waktu itu. Apakah ia menafikan orang kata sumbangan ataupun aura Mahathir pada 2018? Kalau dilihat daripada keputusan pilihan raya itu, saya tidak nampak bahawa penyebab utama, tetapi penambahbaikan itu ada. Jadi peranan yang kita nak masukkan di sini, termasuk peranan DAP, peranan amanah atau berlakunya perpisahan dengan PAS, dan juga waktu terakhir itu berlakulah anjuran kepada perpecahan UMNO itu sendiri bila Mahathir menubuhkan Bersatu. Tetapi dalam keadaan itu, kalau kita lihat daripada penerimaan orang Melayu itu sendiri, kita tidak banyak dapat merubah, tetapi boleh menukar kerajaan, sudah mencukupi. Jadi pada waktu itu berlakulah konsensus perjanjian di antara empat parti dengan satu bersekutu, iaitu Warisan. Jadi kalau kita lihat daripada konsensus itu, jelas bahawa kita mencadangkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Datuk Seri Wan Azizah, Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai timbalan Perdana Menteri. Selepas itu Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Memang tidak ada tempoh, tetapi dalam konsensus itu jelas. Apabila bersedianya Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka diserahkanlah jawatan itu. Mengapa ada di kalangan mereka yang cuba menjadi meroyan dan cuba menidakkan hak konsensus perjanjian keramat yang dibuat oleh Pakatan Harapan? Saya nak koma sikit. Tidak ada tempoh masa. Tidak ada tempoh masa. Maknanya konsensus ada. Ada konsensus. Ada. Tetapi tidak dinyatakan tempoh masa. Tidak dinyatakan. Tetapi termnya sehingga Anwar bersedia. Dan bila tidak ada waktu yang ditetapkan. Maknanya yang digembar-gemburkan 2 tahun? Tak ada. Yang gempur tu orang yang buat persepsi sendiri. Bagi saya yang duk meroyan nak duduk melalak kat luar ni pasal apa? Sebab kita dah tahu itu yang berlaku dalam perjanjian kita. Dan tidak ada timbul soalan orang ketiga, orang keempat, layak, tidak layak. Itu tidak timbul. Majlis Presiden berkuasa penuh untuk menentukan bila waktunya dan masanya yang sesuai untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir berpakat untuk menyerahkan tanggungjawab untuk melakukan penyerahan kuasa secara total. Jadi yang saya nampak hari ini tidak ada membolehkan, terkecuali Majlis Presiden kata kami tak mahu Anwar, kami nak lantik orang lain. Tapi itu dinamakan pengkhianatan. Sebab kepada konsensus yang lepas. Bukan saja konsensus, kepada rakyat yang menanti atas konsensus itu. Sebab rakyat yang melihat bahawa keadaan itu berlaku disebabkan itulah sokongan itu dibalikkan kepada Pakatan Harapan. Jadi diterjemahkan. Saya tak nampak ura-ura ada yang mengatakan bahawa ada
adanya membolehkan konspirasi ini menidakkan hak Anwar sebagai Perdana Menteri. Dengan kata lain, ia boleh berlaku awal ataupun dia boleh berlaku lewat daripada 2 tahun. Ikut pada kedua-dua mereka dan juga Majlis Presiden. Dari segi pengamatan, Ya Berhormat, apakah perlu berlaku peralihan kuasa segera hari ini? Melihat dari perkembangan sekarang, keadaan mendesak. Ekonomi kita dalam keadaan yang tenang. Kos sara hidup meningkat. Sesuatu perlu dibuat. Ya. Tidak boleh kita menyepikan diri, memekakkan telinga dan membutakan mata. Ya. Sebab rakyat hari ini ketagihkan reform, agenda reform yang dijanjikan. Dalam agenda reform itu lahirnya manifesto. Dan kalau kita tidak boleh mengadakan tuntutan manifesto, mesti ada alasan. Ya. Dan alasan itu mesti meyakinkan rakyat bahawa matlamat pencapaian manifesto itu berlaku, akan berlaku. Dan juga agenda reformasi itu mesti terjadi atas tuntutan rakyat. Yes. Dan kita tak boleh menolak sebulat-bulatnya yang mengatakan bahawa kita tak mampu kerana kita hutang. Memang betul hutang yang begitu banyak hari ini dengan keadaan sekitar 31 bilion interest kita kena bayar. Memang kita tenat. Tetapi kita boleh mengatasi perkara itu dengan penambahbaikan dan juga kerangka dasar yang perlu dibuat yang membolehkan rakyat melihat bahawa ada sesuatu yang kita meyakinkan rakyat boleh dilakukan. Dengan kata lain, kerajaan yang ada hari ini, kepimpinan yang ada hari ini, Perdana Menteri yang ada hari ini gagal untuk mengubah dasar itu. Kegagalan ni ada dua pandangan. Satu, kegagalan itu berlandaskan kepada keperluan yang tidak cukup. Ya. Keduanya, berlaku kegagalan itu disebabkan oleh ketidakmahuan pemimpin itu bertindak untuk untuk meyakinkan rakyat dalam menunaikan segala bentuk yang dijanjikan sebelum itu. Secara peribadi, apakah Yang Berhormat lihat ataupun Datuk lihat dengan kerajaan tidak menunaikan manifesto itu? Yeah. Alright? Adakah itu bakal memberikan kesan buruk kepada kerajaan hari ini? Dia seperti mana yang saya bicarakan di luar. Rakyat hari ini dia dapat akses terlalu banyak daripada internet, daripada WhatsApp, daripada media bebas, dan daripada apa yang saya lihat, rakyat hari ini dia tidak boleh dikotak-katikkan fikiran mereka sebab mereka ini dapat pendedahan yang begitu meluas dan mereka berani memberikan komen. Itu yang dipanggilkan reform. Kita nak rakyat kita ni tidak dibekukan otak mereka itu dalam bentuk arahan. Mereka boleh berfikir dan mereka buat keputusan sendiri berlandaskan pada fakta yang jelas. Dengan kata lain, maknanya Datuk cuba menyampaikan bahawasanya Anwar layak untuk menjadi Perdana Menteri kerana Anwar boleh menyelesaikan kemelut dan masalah yang berlaku pada hari ini. Seperti mana yang telah dibuktikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak boleh siapa nafikan kebolehan beliau untuk menjadikan negara ini dibina semula dan diselamatkan. Berlandaskan kepada sejarah beliau. Sejarah yang telah ditunjukkan di mana menentang bentuk rasuah yang tidak langsung boleh berkompromi dengan penyelewengan, yang tidak boleh bekerjasama dengan penyangak dan juga perompak dalam bentuk pentadbiran. Ini terbukti apabila beliau diserang hebat ketika beliau bersetuju untuk meminda Akta Rasuah yang berlaku sebelum tahun pelucutan jawatan beliau di Dewan. Dan apabila berlakunya begitu, gerombolan kumpulan yang tidak bersetuju ini, yang syarat dengan masalah ini, menentang dan membuat perkara yang tidak baik dan tidak betul, walaupun melanggar adat agama, itu tidak menjadi perhitungan. Yang penting Anwar mesti dihapuskan. Dan ini sebenarnya yang membolehkan seseorang itu diangkat menjadi pemimpin yang hebat. Kerana ujian-ujian itulah yang beliau lalui. Masuk penjara dan sebab 3 kali masuk penjara tu. Dan setiap kemasukan itu ada sebab. Dan yang saya lihat bahawa kebolehan Datuk Seri Anwar Ibrahim meyakinkan bina semula negara ini disebabkan pengalaman yang beliau lalui. Dan tidak boleh siapa nafikan.
Siapa yang ada dalam ujian sebegitu hebat yang berlaku jadi lalu Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya tak nampak. Apakah musuh yang sama yang menolak Anwar hari itu? Sehingga hari ini menafikan. Pemain ni adakah pemain yang sama? Pemain ini dia bersilih ganti. Dia ada kumpulan baru, dia ada kumpulan lama. Tapi yang lama tu kekal lah. Yang menyerang beliau habis-habisan walaupun mukanya seri bercahaya bak ramput sampurnama, tapi dalamnya berkarat dengan nafsu sarakah yang dilihat sebagai menafikan hak yang sebenar. Walaupun melanggar adat agama, itu tidak penting. Yang penting Anwar mesti dihapuskan. Musuh yang sama, pemain yang sama, mereka yang ada dalam kumpulan yang sama. Dan juga kumpulan baru yang masuk sebagai pembangkit kepada kumpulan ini. Saya nak Datuk panjangkan sikit. Masih berkaitan dengan orang kata kumpulan ini. Apakah wujud konspirasi dan konspirasi sebagaimana yang berlaku hari ini untuk menafikan kali kedua untuk Anwar pergi kepada bagi mereka Perdana yang Menteri ke-8. Sarat dengan kepala otak, busuk hati dan juga apa jenis konspirasi yang berlaku hari ini? Konspirasi yang terang dan jelas menafikan konsensus perjanjian itu, yang cuba mengalih pandangan dan menidakkan hak dalam perjanjian yang telah diwartakan itu. Walaupun konsensus tidak dipublikkan, tetapi rakyat umum telah dimaklumkan bahawa Perdana Menterinya, Tun Yang Amat Berhormat Tun Mahathir, Timbalan, Wan Azizah, Wan Ismail, dan next Prime Minister is Anwar Ibrahim. Masanya tidak ditentukan. Tidak ditentukan, tapi diwajibkan, dilaksanakan. Kalau tak dilaksanakan, mari kita mengkhianati bukan saja konsensus antar parti. Tapi manifesto pun tak laksana tu. Masalah itu yang harus dibangkitkan oleh Kabinet pada hari ini untuk mencari penyelesaian terbaik. Bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah manifesto. Bukan sibuk dengan masalah yang remeh-temeh. Yang rokok ke stokin ke, itu bagi saya itu adalah remeh-temeh. Yang penting hari ini ialah bagaimana kita hendak memastikan ekonomi dapat dijana dan juga pekerja tak dibuang kerja. Daripada apa laporan MEF-nya lalu. Saya diberitahu ada 16,000 orang yang akan dibuang kerja. Adakah itu sahih? Memang kalau MEF punya laporan itu sahih sebab dia mewakili majikan. Dan tahun ini pula dia diberitahu 2 hari yang lalu oleh Datuk ketua pengarah dia, saya sudah lupa nama dia, dan Barjan. Dia kata MEF 10,000 orang akan dibuang kerja lagi. Dan mengikut laporan perbankan, ada 4,000 orang akan dibuang kerja. Jadi persoalan hari ini ialah apa kerangka dan dasar kerajaan hari ini nak lakukan untuk memastikan bahawa 10,000 ini dapat diselamatkan. Walaupun kita ada SIP, skim insurans pekerja, tapi itu bukan penyelesaian. Dan kita lihat bahawa waktu ini hampir melebihi 511,000 pengangguran berlaku. Pelajar yang lepasan sekolah menunggu. Dan keadaan ini menambah parah apabila sesuatu tidak dilakukan. Baik, kita kata ada TVET. Persoalan TVET ini ialah secepat mungkin mana yang kita boleh mewujudkan pekerja yang berkemahiran. Dalam kita nak bersaing dengan pekerja asing. Dan kita tahu bahawa pekerja asing hari ini sudah melepasi pengangguran 511,000 ini, dan sekiranya langkah kerajaan untuk membantu pengangguran itu yang boleh dilakukan kalau ada komitmen dalam bentuk untuk kita nak memastikan pengangguran itu bukan saja dapat dikurangkan tapi dapat disifarkan. Boleh dilakukan, tetapi saya tak nampak bagaimana atau caranya. Maknanya ia tidak dilakukan dalam dasar kerajaan hari ini? Dia lakukan dengan menyambung sistem yang lama. Tetapi persoalan penyelesaian itu tidak timbul. Jadi yang saya nak tengok ialah penyelesaian masalah ini. Jadi masalah ini sebenarnya masalah nasional. Rakyat. Begitu juga yang bila kita ambil alih, kita bicara soal Biro Tata Negara, Khidmat Negara, kemudian pekerja-pekerja SPAT dan mereka-mereka yang berada dalam agensi dan DLC yang dianggap sebagai penyambung lidah kepada kerajaan yang lampau.
sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu saya telah bawa dari parlimen. Dan alhamdulillah kerajaan mengambil mereka dan meletakkan di tempat replacement yang sepatutnya. Namun yang saya khawatir ialah apabila berterusan berlaku begitu penampungan, yang kita lihat bahawa apabila berlakunya replacement itu tidak berlaku kepada mengikut pandangan saya secara adil. Kerana bagi saya pengurusan tertinggi itu yang bersalah. Yang di bawah itu mereka semua pekerja. Mengapa harus dihukum mereka ni? Sebab itu saya melihat bahawa setiap dasar dan kerangka itu perlu diteliti dengan lebih fokus dengan serius supaya tidak berlaku kezaliman. Itu yang saya nampak daripada agenda yang sepatutnya digarap oleh kabinet yang ada ni.